Didik TV KPM. Tadi ada Ifan kata kan mengenai kenapa kita gunakan kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak yang mudah digunakan dan senang dijadikan sebagai target, cikgu? Okey, kat sini kita ada 3 perspektif yang kita akan tengok, iaitu dari segi individu, okey, keluarga dan juga komuniti. Okey, kita tengok yang pertama. Punca dari segi individu dulu, cikgu. Okey, punca eksploitasi daripada individu adalah individu yang dieksploitasi. Okey, ini mengalami sesuatu kekurangan dari segi aspek keupayaan fizikal, intelek dan juga emosi. Okey, di mana mereka ni ditindas. Okey, kerana datang daripada golongan kurang berupaya. Contohnya, okey, kategori yang tiada pengawasan ataupun tiada penjagaan daripada ibu bapa. Okey, dan seterusnya adalah dia tidak ada pendidikan tinggi, okey, kurang pasti tentang hak mereka dan tak berani untuk menyuarakan perasaan. Okey, apa yang saya boleh rangkumkan kat sini ialah individu kat sini dia tidak ada pendidikan yang tinggi. Okey, yang mudah untuk terkena eksploitasi. Baik. Okey, kemudian juga dia adalah sekiranya dia kena eksploitasi contohnya. Okey, dia tidak tahu macam mana nak suarakan. Dia tak tahu apakah hak-hak dia sebagai betul. seorang Contohnya analogi adalah saya. Okey, saya terkena. Okey, so macam mana dekat siapa saya nak cerita? Okey, adakah kalau saya cerita orang dengar? Betul. Okey, takut nanti bila kita cerita, tiba-tiba orang yang sindiket tu dengar, kita pula kena pukul dan sebagainya. Okey, ini sebenarnya punca-puncanya di mana tiada pendidikan, okey, dan juga kita punya persekitaran, okey, dari segi golongan tidak berupaya. Contohnya, okey, macam tadilah saya ambil kesempatan saya tengok okey, yang individu ni dia tidak ada pengawasan siapa-siapa. Okey, so kita ambil kesempatan kepada orang tersebut. Itu adalah punca-puncanya. Okey, itu adalah tentang individu. Okey, seterusnya kita pergi kepada perhubungan keluarga. Okey, yang pertama adalah berlaku dalam perhubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai dan status ekonomi keluarga yang rendah. Macam saya cakap tadilah. Okey, bila kita dalam satu keluarga yang ramai dan juga status ekonomi dia yang rendah, menyebabkan ada konflik dalam keluarga. Okey, contohnya siapa yang akan pergi kerja, okey, siapa yang pergi sekolah. Okey, kadang-kadang ada sampai kata semua tak payah pergi sekolah. Okey, tak ada duit dah untuk nak nak biayai dan sebagainya. Kalau nak beli telefon, siapa yang akan dapat? Ya, betul. Jadi di situ menunjukkan bahawa kalau sekiranya tiada duit dalam keluarga itu, maka berlakulah pelbagai konflik. Ya, betul. Kat sinilah orang ambil kesempatan tadi. Okey. Yang kedua adalah penggunaan bahan terlarang seperti alkohol, dadah dan sebagainya. Mereka ini dinafikan peluang pendidikan dan disuruh membantu untuk mengurangkan beban. Okey. Sekiranya kalau contoh untuk macam saya adalah seorang penagih dadah. Contoh bekas. Okey, kemudian saya keluar and then bila saya nak cari kerja kadang-kadang susah sebab apa? Penerimaan orang masyarakat, betul. Okey, dan juga kalau dekat keluarga mungkin dia akan cakap tak payah lagi kerja, orang pun tak nak ambil dan sebagainya. Dan ini akan dinafikan peluang dan juga masa kita nak suruh untuk dia bekerja pun nanti kata tak perlu. Hanya duduk di rumah saja. Sebab ini takut nanti cemuhan dan sebagainya. Ada juga yang disuruh bantu keluarga untuk cari kerja. Macam ibu bapa duduk di rumah, minta untuk anak-anak mungkin 2-3 orang kerja untuk menampung keluarga. Seterusnya adalah mereka diajar kembaran asal saja dan mungkin bekerja sebagai buruh kasar. Ini sekiranya saya cakap tadi penting dan pentingnya pendidikan. Sebab apa? Bila kita tak pentingkan pendidikan, bukan saya kata benda ni benda yang tak bagus. Sebenarnya pendidikan ni akan menjamin masa depan. Setuju. Kalau kita hanya ada satu skill ataupun hanya benda tu saja kita boleh buat, so kita tidak ada orang kata penjaminan untuk penambahan kerjaya dan sebagainya. Betul, cikgu. Contoh kalau macam saya tak belajar dan sebagainya, saya buat hanya untuk pasang konkrit dan sebagainya. So itulah sampai saya tua. Baik, sebab itulah kita kena pelbagaikan ilmu dalam diri kita. Sebab ilmu ini merupakan kelangsungan hidup, cikgu. Ya, betul. Sebab itu jangan cakap tadi pentingnya pendidikan, jadi jangan lupa untuk tengok Didik TV juga. Dekat sini adalah kelompok keluarga memainkan peranan penting. Baik. Seterusnya ini adalah lebih besar lagi kepada komuniti tempatan dan masyarakat. Di mana amalan setengah komuniti tempatan iaitu perempuan tidak diberi hak yang sama dengan lelaki.
setengah tempat pula, kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah untuk hidup. Dan seterusnya, masyarakat kurang diberi pendedahan mengenai eksploitasi dan juga kurang sensitiviti menjadikan kes ini tidak dilaporkan. Ada juga yang ini komuniti di mana dia melihatkan perempuan tak perlu kerja, lelaki saja. Lelaki saja. Dan juga ada yang menyifatkan bahawa perempuan dengan lelaki tidak sama hak. Boleh kita katakan perempuan berada di rumah, lelaki bekerja. Bila ada stigma tersebut, terjadilah kanak-kanak pun menjadi buruh kerja. Tentunya kanak-kanak lelaki bekerja. Dari kecil bekerja. Ya, betul. Kadang-kadang bila satu komuniti itu dah berada dalam situasi eksploitasi, dia dah kurang pendedahan kepada lebih kepada dunia luar. Dan menyebabkan kes-kes tersebut tidak dilaporkan. Sebab benda itu menjadi satu norma dalam komuniti tersebut. Walaupun kalau dia nampak pun dia kata, tak apalah, selagi tak kacau aku, benda itu tak apa. Tak ada masalah. Ini yang kita nak, kalau boleh kita nak hindarkan benda ni. Komuniti memainkan peranan supaya kesejahteraan kepada semua masyarakat. Baik. Ini ada 3 tadi. Kita ada individu, keluarga dan juga masyarakat. Tanya ada... Kenapa cikgu? Ada murid macam nak tanya. Ada murid nak tanya cikgu? Cikgu. Silakan Fazilah. Ya, Fazilah. Fazilah nak tanya apa tu? Nampaknya Fazilah hilang di radar seketika. Jadi mungkin cikgu boleh nak teruskan dulu atau bagaimana? Saya teruskan. Ada lagi mungkin ada murid nak tanya? Cikgu. Lagi soalan. Ahmad Fikri. Silakan. Cikgu, saya nak tanya cikgu kepada Iman, kalau keluarga... kepada siapa? Boleh Fikri kuatkan sikit, kurang jelas. Kalau nak elakkan diri daripada eksploitasi pula, bahagian keluarga macam mana? Ahmad Fikri tanya dengan siapa? Iman. Tanya dekat Iman. Ingat tanya dengan saya. Iman. Macam mana Iman? Saya rasa cara terbaik untuk menghalang daripada berlakunya keadaan ini adalah dengan meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka dengan menyediakan peluang pekerjaan dan melalui pendidikan. Tadi macam saya sebut tadi Iman tadi bercerita tentang komuniti. Bagaimana cara nak mengelakkan diri tadi. Perlukan ada pendidikan. Baik. Apa saja yang kita berada dalam komuniti, keluarga dan individu, pendidikan adalah nombor 1. Sebab itulah kita perlukan pendidikan supaya kita dapat mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Sama juga macam komuniti tadi. Walaupun kita tahu ada juga dalam masyarakat tersebut yang tidak dilaporkan sebagainya, sebagai kerajaan dan sebagainya membuat kempen kesedaran. Lepas tu membuat penguasaan, pergi ke tempat-tempat tersebut untuk tengok bagaimana keadaan berlaku. Baik. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi soalan atau bagaimana cikgu? Ada lagi soalan? Tadi Fazilah tadi murid-murid tengah berdiskusi antara satu sama lain. Ya, Fazilah. Saya nak tanya Mahathir. Tanya Mahathir. Tanya Mahathir. Silakan. Nampaknya sangkut lagi. Masih ada masalah teknikal. Tapi tidak apa, kita boleh teruskan lagi cikgu. Kita dah habis pada punca. Sekarang ni kita nak tengok pada kesan. Dah kita tahu punca, apakah kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Kita nak minta anak-anak murid kita ni untuk jelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta pemikiran I think. Boleh anak murid? Boleh cikgu. Sekarang ni kita mulakan untuk buat kesan dalam bentuk peta I think. Kita bagi sedikit masa kepada mereka untuk siapkan dulu peta I think-nya. Jadi mungkin kita boleh berdiskusi antara kita dulu cikgu. Mungkin dari segi kesan cikgu, banyak impaknya di mana sekiranya berlaku eksploitasi terhadap diri kita, terutamanya kepada kanak-kanak. Jadi mungkin cikgu berjelaskan sedikit dari segi itu untuk kanak-kanak ni, mungkin dari segi psikologinya ataupun mental dan juga fizikalnya bagaimana? Kalau kita tengok pada kanak-kanak ni, dia lebih kepada mengikut.
Okey, turut kepada kesan tadi. Okey, individu ataupun kanak-kanak ni lebih kepada menurut apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebab mereka ini bagi saya belum mampu untuk berfikir secara jauh, cikgu. Ya, betul. Sebab tadi tu kita kata bila pendidikan tu, sebab itulah eksploitasi ini dimasukkan dalam buku, supaya lepas ini murid ataupun kanak-kanak dapat tahu apakah langkah-langkah untuk mengatasi. Saya tengok murid-murid ni macam dah siap dah. Dah bersedia ke rakan-rakan di Google Meet sekarang ni? Dah siap? Sila tunjukkan hasil. Baik. Kita tengok dulu hasil peta iThink mereka. Wow. Berwarna-warni. Dari segi kesan eksploitasi. Macam mana, cikgu? Komen sedikit mengenai prestasi mereka setakat ini. Setakat ni saya berpuas hati. Kerana mereka dapat menghasilkan, dapat menjelmakan kesan-kesan tersebut dalam peta iThink. Dan juga saya nak minta dua orang untuk menyatakan apakah kesan-kesan yang mereka tulis tersebut. Baik, seorang saja boleh, cikgu? Seorang. Siapa tu insan yang terpilih? Silakan. Saya minta Iman. Untuk jelaskan kesan-kesan eksploitasi. Silakan. Antara kesan eksploitasi ialah menyebabkan seseorang itu ketidakupayaan berfikir secara rasional, iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Contohnya, menganggap berbohong bukan sesuatu kesalahan. Selain itu, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku perpisahan. Anak-anak pun berharap dengan masalah lari dari rumah, bunuh diri atau melakukan aktiviti tidak bermoral. Kesan tu banyak di mana bila seorang terjebak dengan eksploitasi ni, dia akan fikirkan benda yang salah tu betul. Dia akan menjadikan itu sebagai satu norma, cikgu. Ya, betul. Apa yang salah tu dia cakap betul je. Contohnya kalau dia ragut beg, betul dia aku buat ni kan, tak ada salah pun sebagainya. Maknanya kata tadi bila Iman tadi ada bagi tahu tidak berfikir secara waras ataupun tidak tahu apakah implikasi selepas itu. Kadang-kadang kita tengok bila dia ragut beg ni dia tak tahu lepas tu dia kena tangkap dan sebagainya. Ini menyebabkan kesan-kesan tersebut boleh mendapatkan kesan buruklah kepada mereka. Jadi cikgu, berdasarkan jawapan Iman tadi, adakah dia layak dapat bintang? Kita bagi Iman 1 bintang. 1 bintang dulu untuk Iman. Baik. Tadi sebab ada murid bertanya dengan kawan-kawan dia. Ada diskusi tadi. Kita bagi semua sekali bintang. Baiklah. Abang Irfan akan lukis dulu. Dan mungkin cikgu sambil-sambil itu boleh jelaskan lagi dari segi kesannya sebelum kita berhenti berehat. Silakan, cikgu. Irfan akan lukis dulu. Silakan, cikgu. Baik, dari ini adalah antara kesan eksploitasi. Di mana tadi perkembangan mental lambat. Dan lambat maknanya tadi bila dia nak dapat sesuatu informasi dia lambat proses. Dia kata betul ke aku buat ni? Dan sebagainya. Ketidakupayaan berfikir secara logik tadi, sama ada betul ataupun salah. Mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral. Ini macam tadilah buat curi barang, merompak dan sebagainya. Kesihatan diri akan terganggu. Sebabnya kalau kita tengok bila contohnya bekerja, selalunya kita kerja berapa? Dalam 5 jam, 6 jam. Ada juga yang sampai kerja 12 jam, 13 jam. Kadang-kadang tak bagi makan pun. Contohnya cikgu, kalau macam kita nampak sedikit pengemis di luar sana kan? Mereka kerja dari pagi sampai malam, cikgu. Ya, betul. Kadang-kadang dia ada pula. Kalau tak dapat serta kalau tak dapat berapa jumlah, jangan balik. Dan juga dia dah diperhatikan oleh orang-orang dia. Itu bahaya. Satu lagi kesan adalah masalah dalam institusi kekeluargaan. Memang kita tahulah bila apa-apa saja masalah dia akan berbalik kepada diri sendiri dan juga keluarga. Sekiranya kalau dia berada dalam komuniti, masyarakat juga terpalit dengan kesan tersebut. Baik, itulah antara kesan-kesan eksploitasi terhadap diri kita, cikgu. Didik TV KPM